Okay, 15. First term is 6. Last term is 1458. Sum of all the term is 2184. Find the common ratio of the geometric progression. Tu dia sebut. Okay, yang colour biru tu, macam mana nak keluarkan maklumat yang saya highlight warna biru? A sama dengan 6. A sama dengan 6. Yang colour kuning tu? TN sama dengan 1458. TN sama dengan 1458. Yang colour purple tu? SN sama dengan 2184. SN sama dengan 2184. Find the common ratio. Okay, TN formula dia AR N tolak 1 sama dengan 1458. So A adalah 6. Lepas tu apa yang kita boleh bawakan ke bawah? R kuasa N tolak 1 sama dengan apa dia? 243. So yang ini kita hold dulu. Ini adalah equation yang pertama. Lepas tu kalau yang ini SN ni kita nak pakai formula apa? So masa ni kita tak tahu R. So boleh pakai mana-mana formula. Okay, so apa formula SN? A, kita pakai yang R kuasa N tolak 1 per dengan R tolak 1. 2184. Okay, A tu tadi 6. Okay, 6 boleh bawa ke sebelah. So, tinggal apa? Dua 2184 bahagi 6. 364. 364. Okay. So kalau kita bawa ke yang ke sebelah, R kuasa N tolak 1 sama dengan 364 R tolak 1. So R kuasa N tolak 1 sama dengan 364R tolak 364. Okay. So yang ini equation awak yang kedua. Okay. Macam mana nak boleh buat persamaan serentak ni? Okay, yang ini hukum indeks. So ni belum pakai equation 1 lagi. Ingat tak A kuasa M tolak N ini adalah datang daripada mana? A kuasa M bahagi A kuasa N. Okay, good. A kuasa M bahagi dengan A kuasa N. So apa yang kita boleh katakan kat sini? Apa yang kita boleh applykan kat sini? R kuasa N per R kuasa 1. R kuasa N per dengan R. R kuasa 1 tu R lah 243. So saya boleh tinggalkan R kuasa N sama dengan 243R. 243R. So 243R. Yang ni baru equation nombor 1 awak. Okay. Oh, kita pakai equation nombor 1. So yang tadi tu tak habis lagi, kita pecahkan dia. Sebab apa? Dalam sebutan R kuasa N, kalau awak tengok kat sini,
Equation pertama dengan equation kedua ni apa yang kita boleh gabungkan? Awak boleh substitute. R cos N. Equation pertama tu dalam equation yang kedua. So maksudnya 2, 4, 3 R tolak 1. Saya gantikan dengan R kuasa N tu. Sama dengan 3, 6, 4 R tolak 3, 6, 4. So dia jadilah sebutan R je lah. Okey. So cari R. Ada dapat tak? Macam mana nak pusing-pusingkan dia? Yang ni bawa ke sebelah gabungkan. Yang ni bawa ke sebelah. 2, 4, 3 tolak 3, 6, 4 dapat apa? Dapat negatif 121. Negatif 1, 2, 1. Negatif 3, 6, 4. Tambah 1. Negatif 3, 6, 3. So, negatif 3, 6, 3 bahagi dengan negatif 1, 2, 1. 3. So, dapatlah R sama dengan 3. Okey, tu jalan dia panjang. Dia kena tahulah. Okey, start daripada dua maklumat yang ini. Untuk maklumat TN, kita dapatkan equation yang pertama. Untuk maklumat yang SN, so kita pakai equation yang kedua. Lepas tu, kita wujudkan equation yang kedua. Lepas tu, kita boleh substitute equation pertama dalam equation kedua nak dapatkan R. Okey dah, 15 ni dah salin. Dah. Okey, kita pergi ke 16. The second and the fifth term of geometric series is 4, 0, 5 and negative 1 to 0 respectively. Find the seventh term and the sum of the first seven term of the series. Okey, kalau highlight kan, second term is 4, 0, 5. Lepas tu, fifth term is negative 1, 2. So, yang dia nak find seven term and the first seven terms. Okay, kalau highlight yang color kuning tu, macam mana kita nak keluarkan maklumat? T2 sama dengan 405. Okey. Yang highlight warna biru tu? T5 sama dengan negatif 120. So, kalau yang saya garis warna merah tu, dia nak apa? T7. Dia nak T7. Yang saya garis warna purple tu, dia nak apa? S7. Sum. Okay, betul pula. Sum of the first seven terms. So, yang ini sum. Dia nak S7. So, itu awak kena faham. Keluarkan dulu maklumat dia. Okay, so sekarang ni, itu je yang dia bagi. Maksudnya kita perlu mencari apa dulu? A dengan R. Macam mana nak cari A? Apa idea dia? yang T2 tu boleh samakan dengan AR. Okay, good. First equation. P5? AR kuasa 4. Okay. Equation number 2. Okay, so buat simultaneous equation. So simultaneous equation nak pakai yang mana, substitution ke elimination ke? Elimination. So apa kita nak eliminate kan? Apa operasi dia? 2 bahagi 1. So equation 2 bahagi equation 1. Okay.
So, kat sini kita boleh nampak A boleh cancel. So, R ni atas tu jadi kuasa 3. So, akan tinggal R kuasa 3 sama dengan negatif 120 bagi 405 berapa? Negatif 8/27. So, negatif 8/27. So, R sama dengan bawa ke sebelah. Negatif 2/3. Cube root negatif 8/27. Okay, so ingat cube root negatif boleh tak ada plus minus. Okay, so cube root boleh negatif tak ada plus minus. So awak kena ingat. Okay, 3 kat sini ni 3 kecil je. Menunjukkan dia adalah cube root. 3 yang kecil. So dapat tekan kalkulator terus. Okay, Negatif 2/3. okay 2/3. So dapat ni. Lepas tu apa lagi nak cari? Cari A. So masuk dalam equation 1 atau 2. Ambil equation 1 lah. So equation 1 A negatif 2/3 sama dengan 405. So dapat A tu berapa pula? Negatif 1215/2. Okey. So dah dapat dua maklumat ni, barulah kita boleh cari T7 dengan S7. Guna formula. Kita dah ada dah R dengan A. T7 dapat apa jawapan? Cari. T7 dapat negatif 160/3. Negatif 160/3. Okey, good. S7 pula. S7 dapat negatif 2315/6. Okey. Okey. Okay, the n term of particular sequence is so ini n term 1/3 power of n plus 1. Show that the sequence is geometric sequence. Write an expression for the sum of the first n term. Okay, so dia suruh show geometric sequence. Write expression sum of the first n term. Okay. So yang saya highlight color biru tu, apa dia punya simbol dia? Tn sama dengan 2/1/3 n plus 1. Okay. So yang color merah ni dia suruh show, yang saya bergaris merah tu. Macam mana nak show tadi? Kita pakai apa? Tn/Tn tolak 1. Apa tu? Sama dengan apa tu? Itu formula apa? Sama dengan R. So guna R. Tn/Tn tolak 1. So Tn kita yang dia bagi tu. Ini Tn. Bawah tu Tn tolak 1. Macam mana Tn tolak 1? Kita gantikan Tn tolak 1 ni dalam apa? Masuk dalam apa? Dalam N. Madam So jadi N tambah N 1. tolak 1. Apa dia? Yang N tambah 1 dekat belah atas tu patutnya N tambah 1.
Sorry. Oh, sini dia memang N tambah 1. Okay. Sorry. Thank you. Macam tu ya? Okay. Thank you. Sorry. Tak faham. Okay. So, apa yang kita boleh simplifykan? Sini 2 dah boleh cancel dah lah. Atas bawah ni. So, okay, 2 dah hilang. Maksudnya kuasa yang macam tadi tu, hukum indeks A kuasa M per dengan A kuasa N ni. So, dia boleh jadi A kuasa M tolak N. So, maksudnya sekarang ni 1/3 kuasa N tambah 1 tolak bawah ni jadi apa? N. Tolak N je. Okay. So, N tambah 1 yang atas tolak N yang bawah. So, N tambah 1 tambah N, N tambah 1 tolak N dapat berapa? 1/3. So, ini constant. Dia janji dapat constant. So, dapat je constant. So, terus shoot. Okay. So, it is a geometric progression, sequence, series, semua boleh. Okay. Dia mesti dapat constant. Itu cara dia. Okay. Lepas tu show. Ni soalan show. So, write an expression. Dia suruh tulis Sn. Tapi A awak tak ada. R awak tak ada. Kena dapatkan dululah A. So, A nak dapat daripada mana? Mana A? A sama dengan T? T1. T1. So, kita ada Tn. Kita ada formula Tn. So, nak dapatkan T1, apa je yang kita akan buat? 2, 1/3 kuasa 1 tambah 1 tambah 1. So, dapat berapa A tu? 1 tambah 1 kuasa 2. Jadi berapa? Kuasa 2 kan? 1/3 kuasa 2 jadi berapa? dapat 2/9. 2/9. Okey. R sama dengan apa? Mana R? 1/3. R yang kita guna untuk show ni tadi. So, R. Nampak tak? So, R tu 1/3 lah yang kita show tadi menggunakan R. Okay, dah dapat A, dah dapat R. Masuk dalam dia nak Sn, sum of the first n term, Sn. So, ikutlah R ni sebab dia lebih kecil daripada 1. So, kita pakai formula yang lebih kecil daripada 1. Dia lebih afdal kat situ. So, apa formula dia? 2/9. Okay. 1 tolak 1/3 kuasa N per dengan 1 tolak 1/3. Okay, kemaskan. Saya nak yang ini. Lepas tu dia partner pula dengan yang bawah ni. So, dapat apa? Nombor tu. 1/3. So, 1/3, 1 tolak 1/3 kuasa N. Okay, awak nak kembang masuk. So, dia akan dapat 1/3 kuasa N tambah 1. So, ini adalah Sn awak. Okay?
Macam mana boleh dapat Sn tolak 1 ni? Macam mana? Sebab 1/3 kalau darab dengan 1/3 kuasa N. Nampak tak? 1/3 kat luar tu kuasa 1. So kalau dia darab, dia kuasa dia jadi tambah lah. Okay. Sum to infinity. Saya nak habiskan geometrik ni juga. Kita ada satu lagi, tapi dia di bawah sum tu, ada di bawah geometrik series. Arithmetic tak ada. Okay, ini dipanggil sum to infinity. Sum to infinity dalam geometrik sequence sahaja. The sum to infinity of geometric sequence is given by, so ini formula dia. Okay. Tu tak ada limit. Dia T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah T5 tambah T6. Tak ada kesudahan. So, bila tak ada kesudahan, ini kita panggil sum to infinity. So, A dia, yang kita cuma perlu ni, A dia. Lepas tu, R dia. So, ingat, R dia second term bahagi dengan first term. Ataupun third term bahagi dengan second term. Ataupun Tn bahagi dengan Tn tolak 1. So, itu R dia. Itu je. Tapi, dia ada syarat dia. Okay, ada syarat. Hanya wujud untuk R yang antara negatif 1 hingga. So, salin dekat situ. R tu lebih besar daripada negatif 1, lebih kecil daripada 1. Kita tinggal kat situ. Ataupun dalam bentuk absolute value dia, yang ni lah. Inilah absolute value R less than 1. Ataupun awak yang senangnya, awak tengok yang tulisan merah tu je lah. R lebih besar daripada negatif 1, kurang daripada 1. Okay. So, tambahan tu yang hanya wujud tu, jangan lupa tambah kat sebelah nota awak tu. Okay, yang ini sum to infinity A, B, C, YouTube. A, B, 9. Okay, kita pergi ke 19B. Sum to geometry infinity is 90. Dia dah bagi dah. If common ratio is 3/5, what is the first term? Dia terbalik. Dia dah bagi sum to infinity sama dengan 90. So, sum to infinity kita tahu formula dia A/1 minus R. So, yang ini yang kita akan samakan dengan 90. R dia dah bagi 3/5. So, bawah ni kalau diselesaikan, 1 tolak 3/5 jadi apa? 2/5. 2/5. Okay, so A sama dengan 2/5 ni boleh bawa ke sebelah, darab dengan 90. So, jadi berapa? 36. 36. Gitu je. Sum of the first 4 terms with common ratio negative 1/3 is 80. So, maksudnya sum of the first 4 term is 80. Negatif 1/3 ni adalah apa? R. R dia. Okay. So, tukar maklumat tu dalam bentuk matematikal. Sum of the first 4 terms 80. R dia negatif 1/3.
Okay, A, cari first term. Maksudnya first term tu cari A lah. Okay, guna maklumat S4 dapat apa-apa. Yang ini saya bagi terus sama je. 108. Okay, B, the 8th term. 8th term ni apa simbol dia yang dia nak? P8. P8. P8 A kuasa AR kuasa 7. So akan dapat negatif 108 per dengan 187. Okay, C. C baru dia minta sum to infinity. Sum to infinity A per 1 tolak R. So A dah ada, R pun dah ada, ganti masuk dapat 81. So ini jawapan untuk 20. Sum to infinity of GP is 7. Sum of the first two terms is 48/7. Show that common ratio R satisfy the equation 1 minus 49 R squared equals to 0. So ada tulisan merah tu. Hence, kalau dalam matematik apa maksud hence? Guna maklumat sebelum tu. Mesti sambung dari sebelum. Okey. Ataupun ada kaitan daripada maklumat sebelum. Hence, find the first term with positive common ratio. Dia ada clue dia dekat sini. Okey. So, sekarang ni dah faham baca soalan ulang-ulang kali. So, yang colour purple tu, apa formula dia? Apa formula sum to infinity? A bahagi 1 tolak R. A bahagi 1 tolak R. Sum to infinity. Kalau yang colour biru ni, highlight colour biru ni, ini adalah sum of the first two term. Sum of the first two term tu, apa formula dia? S2. S2. So, sama dengan 48/7. So, ni apa pula dia punya formula? Apa formula? A. R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Okay. Kita tak tahu R kan? Okay, kita tak tahu R. So, bila kita tak tahu R, kita tak tahu nak pakai yang mana satu formula. Saya pakai yang ini. Saya nak pakai yang ini. Ada kawan awak pakai yang ini. Yang tadi kawan awak sebut. So, dua-dua boleh. Kan? So, dia atau. Dua-dua boleh. Tapi saya nak pilih yang ini. Awak rasa sebab apa saya nak pakai yang ini? Apa yang ada kaitan dengan yang pertama tu? Ini equation pertama. So, ini adalah equation kedua. 1 tolak R. Nampak tak? Saya nak gantikan ni. Dalam ni. Kan ada A over 1 minus R. So, pakai yang nombor 2 ni pun betul juga. Tetapi, dia susah nanti. Kita dah ada maklumat nombor 1 tu. So, saya pilih yang 1 tolak R tu.
So, A over 1 minus R keseluruhan ni bolehlah kita gantikan dengan 7. Okay. So, 1 tolak N kita ada tak? N untuk yang ini. Ini N ni yang berapa? 2. So, N ni 2. So, 1 tolak R kuasa 2. 48 per 7. Okay. So, sambung. 7 per 1 tolak R kuasa 2 sama dengan 48 per 7. Okay, saya sambung kat sini. Siapa yang boleh bawa ke bawah ni? Kita nak show sampai dapat ni. Awak punya pattern ni sampai mesti bawah tu dia jadi macam ni. Yang ni awak punya clue tu. So, apa step dia sampai nak dapat ke bawah tu. Yang ni boleh bawa ke mana? Ke sebelah. So, kita boleh bawa ke sebelah. So, akan jadi 49. Nampak tak dia dah nak nampak bunga-bunga dia dah. Lepas tu, macam mana nak dapat sampai bawah tu? Apa yang awak rasa akan buat lepas tu? Buka 49 ni? Kembangkan. So, 49 tolak 49 R squared sama dengan 48. Lepas tu? 48 bawa ke sebelah. 48 ni bawa ke sebelah. So, 48 tolak 49 tolak 48 jadi 1 tolak 49 R squared. So, shoot. So, dia nak bawa kan common ratio tu, apa yang kita dapat tadi tu sampai dapat show kan yang dia nak tu. Okay. Substitute, yang ni substitute 1 into 2. So, dapat 7. Okay, hence, find the first term of GP with positive ratio. So, bila ada hence, maksudnya awak akan continue daripada sebelah. Daripada sebelah tu, maksudnya 1 minus 49 R squared ni lah. Okay, so 49 R squared sama dengan 1, R squared sama dengan 1 per 49. Tinggal R sahaja sorang-sorang. 1/7. Sepatutnya ada apa? Plus minus. Sepatutnya ada plus minus. So, ini R awak. Tapi dia kata find first term with positive common ratio. So, positive common ratio. Ambil R sama dengan 1/7. Kita masuk dalam equation yang pertama. Equation yang pertama, yang inilah. Sebab ini yang mudah sekali. So, kita masuk dalam equation pertama ni. Nak dapatkan A. So, A per 1 minus 1/7 equals to 7. So, A sama dengan, terus dapat berapa? A sama dengan 6. Sama dengan 6. Okay, good. Okay, last one. The sum of the first n terms of geometric progression is given by Sn. Dia bagi dalam sebutan n. A. Find the n term. N term tu apa simbol dia? Pn. Pn. Okay. Saya pernah bagi kat awak. Okay. Saya kata
Cari term bila dia bagi sum. Apa formula dia? Cari T bila dia bagi S. Scroll balik atas. Yang SN tolak 1 tu ke? Nampak ni? Okey. Tn sama dengan SN tolak 1. Okey. So awak tahu Tn, awak tak boleh guna AR kuasa N tolak 1. Walaupun dia betul, tapi kita tak ada lagi apa? Apa yang kita tak ada? A dengan R. So dia macam tak sesuai. Bukan dia salah, dia tak sesuai. So apa yang sesuai adalah SN tolak 1. Sebab kita dah ada S. Maksudnya SN yang dia bagi siap-siap tu so yang ini SN, salin je yang dia bagi tu 15, 1 tolak 3 kuasa N. Ini SN. Tolak SN tolak 1, macam mana kita nak gantikan? Apa je yang kita ganti? N tolak 1 tu dalam apa? Dalam N. So jadilah 15, 1 tolak 3 kuasa N tolak 1. Ini SN. Ini SN tolak 1. So kita kemaskan dia je lah. Okey, ada tinggal dalam sebutan N je. Macam mana kita nak kemaskan ni? Guna hukum indeks semua ni. Buka kurungan ni dulu. Kembangkan masuk. So yang ni dah akan jadi 15 tolak. Yang ini awak tak boleh jadi 45 kuasa N. Okey? 45 kuasa N salah. So sepatutnya apa? 15 darab dengan 3 kuasa N. So dia kena asingkan. Dia tak boleh dicantumkan. Dia jadi 15, 3 kuasa N juga. Dia jadi macam tu. Okey, kembangkan yang ni pula. Negatif 15. Okay, so ingat depan 15 tu negatif. So dia akan jadi negatif 15 tambah 15 3 kuasa N tolak 1. Okay, so kita 15 tolak 15 boleh cancel. Saya susun balik, yang ni letak depan sebab positif. So, saya letakkan depan 15 3 kuasa N tolak 1 tolak 15 3 kuasa N. Kita boleh simplify lagi. Panjang ni lagi. Yang ini hukum indeks. Macam mana nak asingkan N dengan 1 tu? 3N per 3 kuasa 1. 3 kuasa N per dengan 3 kuasa 1. So, 3 dengan 15 ni simplifikan lah. Kita ada 5 3 kuasa N tolak 15 3 kuasa N. So, 5 tolak 15. Dia ibarat macam 5Y tolak 15Y. So, dapat berapa? Negatif 10.
So, maksudnya Tn awak yang dah simplest dia negatif 10 3 kuasa N. Nah, ini baru jawab A. Okay. So, dia jadi negatif 10 3 kuasa N. Dah. Ni N term. Okay, B. Awak carilah guna R ni. R ni awak nak cari second term bahagi dengan first term ke? So, second term. Apa second term kat sini? Kita dah ada dah Tn. So, second term apa? Negatif 10, 3 kuasa 2. 2. 3 kuasa 1. First term, negatif 10, 3 kuasa 1. Okay, so negatif 10 boleh hilang. 3 kuasa 2 dengan dengan 3 kuasa 1. So, dapat berapa je? Dapat 3 kuasa 1. 3 lah. Okay, C. Sum to infinity. Apa formula sum to infinity? A per 1 tolak R. So, dapat apa? 15. Okay. Walaupun awak menggunakan A, 1 tolak R, okay, A awak betul, R awak betul, lepas tu dapat jawapan 15. Tapi, apa saya kata syarat sum to infinity tu tadi? Hanya wujud untuk R yang kurang daripada 1 lebih besar daripada negatif 1. R kita berapa soalan tadi? 3. So, boleh ke tak sebenarnya cari sum to infinity ni? Tak. So awak kena alert. So, kalau awak bagi jawapan 15 ni, salah. Apa yang awak akan tulis? Sum to infinity doesn't exist because R more than 1. Dia terlebih daripada 1. Dia nak kurang daripada 1. Ataupun lebih besar negatif 1. Macam tu range dia. Okay. So, tak boleh. Ini untuk 22. Okay, so yang ni sikit lagi ni. Stating repeated decimal number in simplest fraction form. Okay, ada decimal places yang kita boleh tukarkan dia dalam bentuk fraction. Okay, contoh yang awak selalu buat dulu sekolah-sekolah katalah 0.2. Macam mana nak tukar dia ini dalam perpuluhan? Macam mana awak tukar dia dalam pecahan? Ingat tak proses dia? Tanpa guna kalkulator. 0.2 tambah 0.02. Bukan. Dulu-dulu sekolah dia jadi macam mana kalau bawa sebelah? 2 per berapa tu kalau satu lompat tu? 2 per 10. 2 per 10. So 2 per 10 dikecilkan? 0.2. Ya Allah, dah kecilkan janganlah jadi. Janganlah jadi perpuluhan balik. 1 per 5. Itu style dulu-dulu. Ini style yang senang. So, sekarang ni yang macam repeated decimal places. Repeated decimal places macam ini. Ini yang dikatakan repeated. 0.32 bar.
Bila ada bar dekat atas tu, maksudnya dia akan repeat 32, 32, 32, 32 and unstoppable. Dia tak ada ending. So macam mana kita nak tukarkan perpuluhan yang macam ini pergi ke bentuk fraction. Yang ini pun, yang senang macam ni pun, awak pun ni kadang-kadang pun dah confuse. So yang ni kita dengar pula macam mana yang repeated decimal number. 23 YouTube. Saya pergi ke terus 24. Okey, 0.235 bar. Kalau awak perhati kat situ, yang repeatednya hanyalah apa? 0.2, 35, 35, 35 tu yang repeated. 2 tu tak repeat. Okey. Okey. So macam mana kita asingkan dia jadi hasil tambah? 0.2 tambah. So saya dah keluarkan yang ni. 35 yang belakang ni. 0.035 tambah 3 yang kedua ni, 35 yang kedua ni, ada berapa kosong kat depan dia? Ada 3. So awak kena hati-hatilah nak tahu kosong berapa kat depan dia. So 0.00035 tambah, kalau saya test lagi last, 35 yang ketiga ni, ada berapa kosong kat depan dia? 4. Tu kosong. Saya dah buat dah kosong kat atas kepala dia tu. 5. 5. Okey, dan tak ada sudah dia. Okey. So yang ini, kalau awak tengok, dia ada pattern yang repeated ni. Okey. Dia ada pattern dia. Sequence yang ada pattern. Macam mana nak dapatkan pattern dia? Okey. A dia berapa? Kosong. Tak boleh, awak kena start daripada sini. 0.035. R dia 0.00035 bahagi dengan 0.035 ataupun 0.5 kali 0 bahagi pula dengan 0.00035. Sekarang ini ibarat ini first term awak, ini second term awak, ini third term awak. 0.2 tu terkecuali sebab dia nombor lain. So dapat berapa? 0.01. 0.01. Okay. So dia adalah geometric sequence. Okay. So it is a geometric sequence. So bila dia geometric sequence, bila dia punya hasil tambah ni tak ada kesudahan sampai infinity, bolehlah kita cari dia sum to infinity. So sum to infinity A over 1 minus R. Ini khas untuk yang saya buat yang start daripada 0.035 ni je. So 0.035 per dengan 1 tolak 0.01. Dapat berapa sum to infinity? 7/198. 7/198. Okay. So kita ulang balik, turun balik yang asal dia 0.235 bar. 0.2 dalam pecahan tadi berapa yang saya ajar awak tadi dalam pecahan 0.2? Sama dengan berapa? 0.2 ni dalam pecahan?
2/10. 2/10 ataupun 1/5 1/5. tambah dengan sum to infinity ni lah. Last jawapan dia berapa? 7/198 sama dengan berapa? Ha? 233/990. 233/990. So itulah dia dalam bentuk perpuluhan, dalam bentuk pecahan. Okay. So sama juga macam yang di bawah ni. 0.123 bar. Yang repeat dia 123. Okay. So yang repeat dia semua tu 123, 123, 123. Tak ada ending. So maksudnya kalau awak pecahkan 1.23 tambah. So kosong kat depan. Tambah lagi apa sebelah dia tu? 0.0000123 tambah. Dia asingkan, dia pecah dulu satu sini. 123 yang ni, 123 yang ni. So satu lagi 0.0 ada 6 kali baru 123. Okay, cukup lah. Okay, sebabkan pattern yang sama, yang ini terus awak boleh cari sum to infinity. Apa A dia dekat sini? Apa A dia dekat sini? 0.123. Okay. Apa R dia dekat sini? 0.001. Okay. So kira tu dapat berapa? 0.123/0.999. Tak nak ada point-point. 123/999. 123/999. So maksudnya 0.123 bar ni kalau dalam pecahan adalah 123/999. Itu dia. Okay.